Hai, shalom semua. Terima kasih karena masih setia bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih juga atas masa dan ruang yang Anda telah luangkan bersama kami dari kebaktian online yang pertama hingga ke hari ini. Sebelum kita memulakan kebaktian kita pada hari ini, saya ingin mengajak kamu semua untuk berdoa dan bersama-sama dengan saya. Mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan atas saat dan ruang ini Tuhan. Terima kasih kerana Engkau telah memanggil kami Tuhan untuk mendengar kebaktian ini Tuhan. Dan Bapa juga, kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau kerana Engkau telah menyertai anak-anak-Mu Tuhan untuk menjayakan kebaktian online kami Tuhan. Bapak Yesus, doa agar Kau akan terus bersama dengan kami Tuhan. Kau beri kami kekuatan dan ruang dan masa Tuhan kepada kami yang mempunyai kerja-kerja lain Tuhan, tapi kami juga masih setia untuk mendengar firman-Mu Tuhan Bapak Yesus. Tuhan, Kau bicara, Kau ada bersama dengan kami Tuhan secara rohani Tuhan. Dan Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum kita mendengar firman ataupun khotbah pada hari ini, saya ingin mengajak kamu semua untuk menyanyi pujian dan penyembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Mari kita semua menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mari nyanyikan bersama, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Everybody say, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kemenangan
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Na 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 na. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, oh, membawa sembahku,
Okay, haleluya, shalom semua. Senang berjumpa lagi kita dalam KOT kali ini. So, selamat Hari Gawai juga kepada anda semua yang menyambut Hari Gawai. Semoga kita semua mempunyai waktu yang indah sempena Gawai ini. Ya, walaupun Gawai tahun ini agak berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi saya percaya bahawa setiap tahun ada keindahannya tertentu walaupun ada perbezaan daripada apa yang kita biasa. Ya, ini adalah norma baru kehidupan kita, so kita perlu teruskan dengan norma yang baru ini. Okey. Dan sebelum kita bermula, saya rasa baik juga kita berdoa dahulu supaya Roh Kudus terus memimpin kita. Amin. So, haleluya Bapa, sekian terima kasih Tuhan untuk hari ini Yesus, kerana Engkau telah sekali lagi mengumpulkan kami Tuhan. Engkau serahkan permulaan pertengahan akhir dalam tangan Engkau Yesus. Siapkan kami, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amen. Okey. So, kalau kita lihat bahawa daripada minggu pertama sampai minggu keempat, di mana Andrew Bong, Mr. Andrew Bong telah membawa kita dalam berbagai firman dan topik-topik yang menarik untuk kita semua. Tetapi apa yang paling saya ingin tekankan adalah di mana kalau kita perasan bahawa dalam setiap khutbah yang disampaikan oleh beliau ada satu perkara yang sangat-sangat ditekankan, iaitu kasih. So, pada minggu ini topik yang akan saya bawa adalah kasih Bapa. So, sebelum saya pergi kepada topik saya, ada satu perumpamaan yang ingin saya sampaikan yang terdapat di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. So, firman ini, perumpamaan ini biasa saya kenal dengan topik anak yang hilang. So, tapi pada kali ini saya ingin membawa fokus yang lain. Biasanya kita akan melihat anak yang hilang, namun pada kali ini saya ingin membawa kita untuk melihat apa respon bapa dalam cerita ini, bagaimana kasih dia terhadap anak dia yang telah hilang. So, saya akan membuat rumusan sedikit bagi yang belum dah membaca firman tersebut. So, firman ini mengisahkan tentang dua sahabat keluarga yang mempunyai dua orang adik-beradik yang sulung dengan yang bongsu. So, pada satu hari yang bongsu datang kepada bapa mereka dan dia meminta supaya bapa mereka memberikan dia harta miliknya. So, bapa dia pun mempersetujuinya dan telah memberikan semua harta milik anaknya yang bongsu kepada dia. Dan selepas beberapa hari, anaknya yang bongsu lalu pergi menjual segala harta yang telah diwarisinya, yang telah dimilikinya daripada bapanya, dan pergi ke negeri lain namun berfoya-foya. Okay. Dan pada satu hari, apabila dia telah kehabisan semua wangnya dan berlaku juga kebuluran, dia pula terfikir untuk kembali kepada bapaknya kerana dia melihat bapaknya mempunyai banyak harta. Okey, so namun fokus pada hari ini adalah terdapat dalam Lukas 15 ayat 20 hingga 24, di mana macam mana respon bapa dia kepada anak itu. Okay. Sama-sama kita buka dalam Lukas. Sekali lagi saya katakan Lukas 15 ayat 20 hingga 24. Ayat 20 mengatakan, dia pun pulang kepada bapanya. Dia masih jauh dari rumah apabila bapanya nampak dia. Dengan penuh kasihan, bapanya lari menemui dia, lalu memeluk dan menciumnya. Ayah, kata anak itu, saya sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap Allah. Tidak layak lagi saya disebut anak ayah. Tetapi bapanya memanggil hamba-hambanya dan berkata, cepat, bawalah jubah yang terbaik dan pakaikan pada dia. Kenakan cincin pada jarinya dan kasut pada kakinya. Pilihlah anak lembu yang gemuk, lalu sembelihlah. Marilah kita rayakan kepulangannya dengan perjamuan. Ayat 24 mengatakan, anakku ini sudah mati tetapi sekarang hidup pula. Dia sesat tetapi sekarang ditemui semula. Lalu perjamuan itu dimulakan. Sungguh indah kasih bapa di dalam firman disebut, kerana di mana walaupun anak dia sudah meninggalkan dia, anak dia sudah memboroskan segala harta yang telah diwarisinya, dan anaknya tidak pun memilih untuk mengikut perancangan yang telah bapanya buat bagi dia. Tapi di saat anaknya kembali, di saat anaknya sedar bahawa dia memerlukan bapaknya, bapaknya terus datang dan memeluk dan mengasihi anaknya tersebut. Di mana di saat anaknya datang, bapaknya penuh dengan kasihan dan terus berlari dan
memeluk anaknya. Amen. Dan apabila saya melihat firman ini, saya merenung firman ini, saya teringat satu cerita di mana waktu saya kecil dulu, waktu saya sekolah rendah, bapa saya selalu menemani saya untuk pergi ke sekolah lah. Dan di mana waktu kecil dulu saya selalu turun ke sekolah menggunakan band sekolah, dan saya percaya ada juga di beberapa kita yang pernah mempunyai waktu-waktu tersebut. So pada satu hari ini, di saat band sudah datang, so, waktu itu saya membawa banyak barang, beg saya besar, banyak buku dalam tu. Saya pun tak tahu kenapa saya rajin sangat. Dan saya juga membawa file yang tebal di tangan saya. So apabila band itu datang, saya berlari-lari ke arah band tersebut dan saya terjatuh dan tersungkur. Namun yang ajarnya saya tidak peduli pun apa jadi, dan saya terus masuk ke dalam band dan duduk di bahagian belakang. Dan apabila saya ingat kembali cerita tersebut, satu part yang amat menyentuh hati saya, di mana saya melihat bapa saya berlari ke arah band tersebut. Dia menyuruh bawa anti band itu supaya tidak terus memandu dan membuka pintu dan terus mencari saya. Dia bertanya, adakah kita okey? Adakah saya okey? Adakah saya boleh turun ke sekolah apa semua? So ya, itulah kasih seorang bapa di saat dia melihat anak dia dalam keadaan yang susah, dalam keadaan kesakitan. Dia akan sentiasa ingin bersama dengan kita, ya, walau macam mana pun ayah kita mungkin kita kurang senang dengan mereka, tapi sebenarnya mereka sangat mengasihi kita. Dan di dalam firman Tuhan juga ada mengatakan bahawa kalau bapa yang jahat lagi tahu memberikan roti kepada anaknya yang meminta roti, apalagi bapa yang ada di surga. Amen. So jika bapa yang ada di dunia sudah ada bapa yang baik, apalagi kebaikan dan kasih bapa kita yang di surga. So firman utama yang ingin saya bawa dari minggu ini sebenarnya terletak di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Namun kita akan mula dari ayat yang 9. Sama-sama kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 bunyi demikian. Inilah cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya melalui anaknya kita boleh hidup sejati dan kekal. Okey, ini ayat 10. Inilah kasih, bukannya kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui Dia dosa kita diampunkan. Sekali lagi ayat 10, inilah kasih, bukannya kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui Dia dosa kita diampunkan. Sangat luar biasa sekali kasih Allah kepada kita, amen. Di mana sebelum kita mula mengasihi Dia, walaupun kita tidak mencari Dia, tetapi Dia dahulu yang datang kepada kita. Dia dahulu yang mencari jalan bagaimana untuk menyelamatkan kita, amen. Dan saya percaya banyak kita juga mengetahui firman ni, ayat Yohanes 3 ayat 16, ya. Kerana begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia telah mengutus Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, amen. Dan sebenarnya kasih Bapa ini, kasih Tuhan ini, kalau kita lihat sudah memula sejak zaman Adam dan Hawa dahulu. Di dalam Kejadian 3 ayat 8 hingga 11, di mana saat Hawa dia dicubai oleh iblis, di mana iblis mengatakan merangkap dia supaya menyuruh dia untuk makan buah pengetahuan tersebut. Namun dan apabila Hawa dan Adam jatuh ke dalam perangkap tersebut, kita dapat melihat kasih Bapa, di mana Tuhan sendiri yang turun ke padang tersebut dan mencari mereka berdua supaya mereka berdua dapat diselamatkan. Namun mereka sendiri telah itu. Jadi saya ingin menjemput kita bahawa hati-hati juga dengan perkara yang kita dengarkan, kerana kadang-kadang apa yang kita dengarkan itu dapat membuat kita jauh daripada kasih Bapa yang di surga. Ya, kadang-kadang kita akan merasakan, adakah saya ini masih layak, adakah saya ini masih, Tuhan masih ingin mengambil saya sebagai anaknya, adakah saya ini
masih layak untuk menjadi umat Tuhan, gereja. Adakah masih layak untuk menerima kasih Tuhan? Adakah saya masih dapat diselamatkan? Hati-hati dengan setiap suara yang kita dengar. Seperti mana juga di dalam permulaannya, di mana kalau kita melihat bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa adalah di saat mereka bukan saja mendengar suara yang salah, suara iblis, tapi mereka juga percaya kepada iblis yang seolah-olah penyataannya betul tapi sebenarnya salah. Okey, saya ingin membawa kita pada permulaannya. Pada permulaannya di mana Tuhan berfirman mengatakan, baiklah kita mencipta manusia yang serupa dengan kita. Ingat tu, manusia yang serupa dengan kita, di mana kita tu ada merujuk kepada Tuhan. Dan apa tipu muslihat iblis yang iblis gunakan untuk menipu Adam dan Hawa? Di saat iblis menggoda Hawa, dia mengatakan, jika kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan jadi seperti Allah. Dan saya ingin kita untuk melihat sebenarnya, bukankah Adam dan Hawa sebenarnya sudah menjadi serupa, sudah dicipta serupa dengan Allah? So kadang-kadang kita juga macam tu, kita juga rasa benda-benda, kadang-kadang iblis ni benda dia cakap seolah-olah logik, tapi sebenarnya itu bukan kebenaran. Apa kebenaran adalah firman yang telah dikatakan oleh Tuhan. So marilah kita mendengar firman Tuhan di saat kita dalam persimpangan. Ya, kalau kita juga selalu lihat video-video cerita-cerita kan, kadang-kadang ada bisikan-bisikan seolah-olah malaikat di sebelah kanan, iblis di sebelah kiri. Kadang-kadang kita perlu tahu apakah suara yang harus kita dengar, apakah suara yang patut kita dengar. Hati-hati juga dengan perkara yang kita dengar. Amen. Sebab kalau kita lihat di dalam Matius 4, di mana di saat iblis mencubai Tuhan, excuse me, apa yang Tuhan gunakan untuk melawan iblis adalah firman Tuhan. Suara yang Tuhan Yesus pilih adalah firman Tuhan. Dia tidak memilih suara iblis, kerana Yesus tahu, kerana Yesus adalah Tuhan kan, so legit, kerana firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak dapat dinafikan oleh kita semua. So marilah kita datang kepada Bapa, kita membaca firman Tuhan, kita merenung firman Tuhan, supaya kita tidak mendengar suara yang salah, supaya kita tidak tersimpang dari jalan yang sepatutnya. Kerana satu-satunya kebenaran, satu-satunya kebaikan adalah kena terletak di dalam firman Tuhan. Jadi itu saja untuk bahasa pada minggu ini. Terima kasih Bapa dan juga supaya kita mendengar suara-suara yang betul, itu suara firman Tuhan. Amen. Haleluya. So bagi yang telah lama yang merindukan kasih Bapa, yang merasakan anda tidak layak lagi, kami ingin mengatakan bahawa Tuhan sangat mengasihi anda. Ingat lagi firman 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih, bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Amen. So saat anda rasa anda tidak layak, saat anda berdosa, jangan risau, terus datang kepada Bapa. Kerana jika kita sendiri tidak dapat mengubah diri kita, kita sendiri tidak dapat mengubah kehidupan kita, mengubah pribadi kita, mengubah sikap kita, namun di saat kita datang kepada Bapa, percayalah bahawa Tuhan sendiri yang akan mengubah setiap kita. Dan teruslah kitab dengan firman Tuhan, kerana selagi buah firman Tuhan, selagi benih firman Tuhan kita berbuah roh, tidak akan muncul di dalam pribadi kita. Dan yang mampu mengubah diri kita adalah buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan ayat 30 dan seterusnya. Jika ada kesempatan, anda boleh baca apakah ciri-ciri tersebut. Amin. So, itu saja untuk hari ini. Sebelum kita akhir, mari kita tutup semua dan berdoa. Semua angkatan kita dan kita serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kali ini Tuhan, Engkau telah mengajar kami Tuhan untuk kasih Engkau Yesus. Biarlah setiap orang yang mendengarnya Tuhan dapat diberkati, dapat mempelajari dan dapat mengerti akan kasih Engkau dalam kami Tuhan. Biarlah kami terus tetap setia dengan firman Engkau Tuhan, supaya kami terus mendengar suara yang betul dan tidak
tertipu dengan tipu usaha iblis yang ingin cuba untuk menjatuhkan kami, ingin cuba untuk menjauhkan kami daripada Engkau Tuhan. Serahkan semua dalam Engkau Yesus, berkati kami, berkati setiap yang menonton Tuhan, biarlah kasih Engkau terus melimpah, berkat Engkau terus melimpah dalam setiap kami yang menonton Tuhan. Haleluya Tuhan, serahkan semua dalam Engkau Yesus, kami doa, kami syukur. Amen. Terima kasih, jumpa dalam Minggu Harapan. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Anak-anak diberkati oleh firman tadi. Terima kasih kerana kamu semua telah setia untuk bersama dengan kami pada kebaktian online misi kami pada hari ini. Dan tetaplah setia bersama dengan kami dengan mengikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan sekiranya anda telah terlepas kebaktian online kami yang sebelum ini, klik channel TCC untuk menonton video-video tersebut. Terima kasih dan jumpa anda semua di video yang akan datang. Tuhan memberkati dan bye!